Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu dengan saya, Cikgu Koni. Dan pada hari ini, saya akan berkongsi tentang satu cara mudah untuk menghasilkan video PDPC, rakaman video PDPC dengan hanya menggunakan PowerPoint. Baik, mari kita mulakan dengan membuka slide PowerPoint kita. Okay, katakan ini ialah slide PowerPoint saya dan apabila kita buka slide PowerPoint maka automatically pada bahagian atas paparan ini kita akan nampak ada pelbagai button. Jadi kita akan pilih button slideshow. Okay, saya akan pergi sepintas lalu saja ya. Okay, slideshow, kemudian kita pilih record slideshow. Pada button record slideshow ada dua option, sama ada record from current slide atau record from beginning. Kalau kita pilih record from current slide, bererti kita akan merakamkan video PDPC kita dari slide demi slide. Okay? Slide demi slide. Katakan kita ada 10 slide, maka kita akan mula dengan slide 1, kemudian pergi ke slide 2, slide 3 dan sehinggalah ke slide kita yang terakhir iaitu slide yang ke-10. Okey, secara slide demi slide. Tetapi jika kita pilih option yang kedua, record from beginning, artinya sesi rakaman kita itu akan berjalan secara berterusan dari slide 1 sehingga ke slide yang ke-10. Dan bagi saya secara peribadi, biasanya saya akan menggunakan record from current slide. Kenapa saya guna record from current slide? Sebab dengan record from current slide, saya boleh record video saya pada slide tertentu, mana-mana slide yang saya ingin rakam dahulu dan sekiranya saya tidak berpuas hati dengan rakaman saya pada slide-slide tertentu, saya boleh clear recording dan rakam semula slide tersebut. Okay, katakan sekarang saya record from current slide. Okey, apabila kita tekan button record from current slide itu akan keluarlah paparan seperti ini. Dan biasanya saya akan menghasilkan video PDPC saya dengan hanya menggunakan suara. Jadi saya kena pastikan ikon mikrofon ini aktif, tidak di-disable seperti mana video dan orang ini. Okey, kalau rakan-rakan ingin menggunakan rakaman paparan wajah rakan-rakan pada slide PowerPoint ini ketika menerangkan slide PowerPoint, rakan-rakan boleh aktifkan video ini dan juga ikon orang ini, maka nanti wajah rakan-rakan akan terpapar pada slide ini sambil menerangkan slide. Tetapi saya lebih suka hanya menggunakan suara. Okey, apa fungsi button record? Button record berfungsi untuk merakam suara kita sedang menerangkan slide kita. Kemudian setelah kita siap menerangkan slide ini, kita boleh tekan button stop. Okay. Kemudian button replay ini berfungsi untuk kita memainkan semula sesi rakaman kita itu tadi untuk membolehkan kita mendengar sama ada kita berpuas hati atau tidak berpuas hati dengan sesi rakaman audio kita tadi. Sekiranya kita tidak berpuas hati dengan rakaman ini, kita boleh buang rakaman itu tadi dan rakam semula yang baru, audio yang baru. Jadi macam mana cara untuk buang audio yang telah kita rakam pada awalnya tadi untuk diganti dengan audio baru, maka kita akan pergi ke button clear dan di sini ada dua option, clear recording on current slide atau clear recording on all slides. Jadi ingat rakan-rakan, kita akan tekan clear recording on current slide. Okay, current slide, clear recording on current slide. Sebab kita hanya ingin buang rakaman kita pada slide ini sahaja, slide tertentu. Kalau rakan-rakan tertekan clear recording on all slides, ini sangat bahaya. Sebab katakan rakan-rakan sudah rakam semua slide rakan-rakan, ada 10 slide, 20 slide misalnya, dan pada slide terakhir itu tiba-tiba rakan-rakan dengar, dan rakan-rakan kata, saya tidak berpuas hati dengan slide saya yang terakhir ini, jadi saya ingin clear. Rakan-rakan sebenarnya ingin clear current slide, tapi tiba-tiba tertekan recording on all slides, maka hilanglah semua rakaman audio pada slide 1 hingga ke slide yang terakhir tadi. Jadi ini sangat menyakitkan, saya sendiri sudah pernah rasa, sangat menyakitkan hati sebab kita telah buang begitu banyak masa, usaha dan tenaga untuk memasukkan audio kita dengan cara yang bersungguh-sungguh, tetapi tiba-tiba kita terdelete.
terclear recording. Jadi ingat, pastikan bila clear recording on current slide. Okey, jadi sekarang kita ingin mula merakam suara kita akan tekan button record. Okey, tapi sebelum tu, apabila kita tekan button record, nanti akan keluar paparan countdown 3, 2, 1. Kita hanya akan mula bercakap setelah countdown nombor 1 itu menghilang. Seperti ini. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu dengan saya Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif anda. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sastra dan pembangunan. Kemudian saya tekan stop. Okey, sekarang paparan audio itu sudah ada tersimpan dalam slide ini dan kita ingin dengar sekiranya kita berpuas hati atau tidak berpuas hati. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu dengan saya Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif anda. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang sastra dan pembangunan. Kemudian saya tekan stop. Okey, katakan rakaman itu tadi saya tidak berpuas hati dan saya ingin rakam semula. Jadi saya perlu hilangkan dahulu rakaman asal. Jadi apa yang saya buat? Seperti yang saya kata tadi, saya akan pergi ke clear. Saya akan clear recording on current slide. Saya clear. Okey, dan kita cek dia sudah tiada apa-apa audio di situ, tiada apa-apa rakaman. Dan sekarang saya balik kepada record untuk merakamkan audio yang saya inginkan. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan saya Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif SCPM anda. Katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Selamat bertemu, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan A pada KMK. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang semester 2 sastra dan pembangunan. Okay, saya stop dan saya replay. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan saya Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif SCPM anda. Katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Selamat bertemu, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan A pada KMK. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang semester 2 sastra dan pembangunan. Okey, katakan ini saya sudah berpuas hati, maka saya akan pergi record dalam slide yang seterusnya. Okey, jadi seperti biasa kita tekan button record. Baiklah anak-anak murid sekalian, pada hari ini cikgu akan membincangkan tentang topik baharu iaitu pembangunan insan dengan topik baharu iaitu 1.4 keagamaan. Stop. Kita replay. Baiklah anak-anak murid sekalian, pada hari ini cikgu akan membincangkan tentang topik baharu iaitu pembangunan insan dengan topik baharu iaitu 1.4 keagamaan. Okey, so slide ini saya sudah berpuas hati, maka saya akan pergi ke next slide. Dan kita tekan button record seperti biasa. Dari segi konsepnya, keagamaan merujuk kepada perihal agama atau hal yang berkaitan dengan agama sama ada yang berbentuk niat, lafaz, perbuatan dan sebagainya. Keagamaan terbahagi kepada dua iaitu nilai agama dan kehidupan beragama. Nilai agama merujuk kepada sifat ketinggian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, manakala kehidupan beragama merujuk kepada perihal hidup yang mematuhi ajaran agama. Okey, sekarang saya dengar lagi. Dari segi konsepnya, keagamaan merujuk kepada perihal agama atau hal yang berkaitan dengan agama sama ada yang berbentuk niat, lafaz, perbuatan dan sebagainya. Keagamaan terbahagi kepada dua iaitu nilai agama dan kehidupan beragama. Nilai agama merujuk kepada sifat ketinggian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, manakala kehidupan beragama merujuk kepada perihal hidup yang mematuhi ajaran agama. Okey, jadi yang tadi pun saya berpuas hati dengan slide saya itu, rakaman saya, dan sekarang saya akan pergi ke slide saya yang terakhir. Okey, dan kita rakam lagi, kita tekan lagi button record.
Sekian sahaja dulu sesi perkongsian daripada Cikgu Connie. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan di lain masa. Terima kasih. Bye-bye. Stop. Replay. Sekian sahaja dulu sesi perkongsian daripada Cikgu Connie. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan di lain masa. Terima kasih. Bye-bye. Okey. Maka dengan ini selesailah rakaman slide kita. Okey, katakan tadi itu saya hanya kongsikan 4 slide. Sekiranya kita sudah okey, berpuas hati, tidak perlu buat editing, maksudnya tukar audio, maka apa yang akan saya buat di sinilah kita akan jadikan rakaman kita ini sebagai sebuah video PDPC. Okey, saya close. Okey, kemudian kita akan balik ke paparan slide PowerPoint kita. Okey, kita ambil file ni, buka file, tekan file. Okey, kita pilih di sini export. Tekan export, kemudian kita pilih create a video. Okey, kemudian pilih di sini create video. Okey, kemudian kita letak nama video ni. Apa kita mau nama? Katakanlah video kita ni keagamaan. Okey, keagamaan, dan kita ingin letak di desktop. Okey, saya suka letak di desktop sebab saya senang cari. Okay, save. Okey, jadi sementara itu kita akan nampak di sini di bawah ni sedang creating video keagamaan. Jadi akan ambil masa untuk create video bergantung kepada size video kita lah. Okey, kita tunggu. Jangan ke mana-mana. Sementara tu boleh pasang lagu, boleh dengar lagu. Okey, untuk rakan-rakan guru, template slide PowerPoint ni saya dapat dari Google. Okey, sebenarnya ada banyak template percuma. Template PowerPoint percuma yang cantik di Google dan kita boleh download dan guna. Okey, jadi rakan-rakan guru bolehlah download dari internet dan pilihlah yang mana satu idaman kalbu. Yang mana satu idaman kalbu. Sempat lagi. Okey, kita punya video pun hampir siap. Okey. Itu dia, semakin menghampiri ke titik terakhir. Yes. Dan selesai. Jadi kita ingin cari di mana video kita. Kita tutup dahulu, kita minimize. Di sini, ini dia video kita. Cuba kita buka. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dengan saya Cikgu Connie Laurenko, Guru Kesusasteraan Melayu Komunikatif SCPM anda. Katakan A pada KMK, katakan A pada KMK, katakan A pada KMK. Selamat bertemu, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan A pada KMK. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang semester 2 sastra dan pembangunan. Baiklah anak-anak murid sekalian, pada hari ini cikgu akan membincangkan tentang topik baru iaitu pembangunan insan dengan topik baru iaitu 1.4 keagamaan. Dari segi konsepnya, keagamaan merujuk kepada perihal agama atau hal yang berkaitan dengan agama sama ada yang berbentuk niat, lafaz, perbuatan dan sebagainya. Keagamaan terbahagi kepada dua iaitu nilai agama dan kehidupan beragama. Nilai agama merujuk kepada sifat ketinggian agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, manakala kehidupan beragama merujuk kepada perihal hidup yang mematuhi ajaran agama. Sekian sahaja dulu sesi perkongsian daripada Cikgu Connie. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan di lain masa. Terima kasih. Bye-bye. Itu dia tadi kita punya video sudah selesai dan dengan ini rasanya rakan-rakan guru pun sudah boleh faham bagaimana caranya untuk menghasilkan video PDPC dengan hanya menggunakan PowerPoint. Okey, dengan hanya menggunakan PowerPoint kita boleh menghasilkan rakaman video PDPC. Jadi rakan-rakan guru jangan buang masa. Mari kita sama-sama cuba hasilkan seberapa banyak video PDPC kita untuk anak-anak murid kita, terutama sekali pada masa
masa pembelajaran secara atas talian pada masa PKP ini. Jadi sekian sahaja dulu daripada saya. Semoga kita semua akan terus diberi kekuatan untuk menghasilkan pelbagai video PDPC untuk kegunaan anak-anak murid kita. Sekian saja dulu. Bye-bye.